وسلم. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang mengikuti secara langsung menerusi FB Live dalam program online Liga Klinik kali ini. Terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada penerbit program dan tim kerana setiap minggu bertungkus lumus dalam menjayakan program online Liga Klinik ini yang bersiaran setiap minggu pada hari Khamis. Terima kasih tidak terhingga juga diucapkan kepada penerbit program online Liga Klinik atas kepercayaan kepada saya untuk mengendalikan program kita pada kali ini selaku moderator. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program online Liga Klinik ini merupakan anjuran bahagian latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai salah satu platform untuk memberikan penerangan dan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan isu-isu semasa yang mempunyai hubung kait dengan kes-kes syariah. InsyaAllah, sebagaimana biasa, program ini akan berlangsung selama 1 jam yang bermula pada jam 11 pagi dan berakhir pada jam 12 tengah hari. Topik yang akan diperbincangkan dan diperbahaskan pada kali ini masih berkisar berkenaan dengan topik limitasi umur perkahwinan atau dalam bahasa mudahnya perkahwinan di bawah umur. Kalau sebelum ini perbincangan dan perbahasannya memfokuskan kepada aspek perubatan, maka untuk kali ini fokusnya tertumpu kepada aspek psikologi. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhasrat untuk mengajukan sebarang persoalan, bolehlah berbuat demikian melalui ruangan komen. Saya Zailifah binti Rusli, penolong pengarah kanan bahagian latihan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang merupakan moderator, dan bersama saya yang akan mengupas topik kita pada hari ini adalah seorang yang berpengalaman luas dalam bidang psikologi, iaitu Puan Hajah Azlina Layas Rozi binti Muhammad Ghafar. Assalamualaikum Puan, sihat hari ini ya Puan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Sihat ya Puan? Alhamdulillah sehat Puan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, penceramah kita pada kali ini merupakan pengasas, ketua pegawai eksekutif dan konsultan psikiatri klinik psikologi Azlina, Pusat Psikologi dan Rehabilitasi Atfal Jannah Kajang, Selangor, dan turut juga bertugas di klinik psikologi Hospital Pakar An-Nur Hasanah Bangi, Selangor. Pemegang ijazah sarjana dalam bidang psikologi klinikal. Oleh itu beliau adalah orang yang paling layak untuk membicarakan topik kita pada hari ini. Okey Puan, berbalik kepada topik kita pada hari ini iaitu limitasi umur perkahwinan atau lebih mudah difahami iaitu perkahwinan di bawah umur dari aspek psikologi ya Puan ya. Kalau kita lihat di masa ini Puan ya, pelbagai isu diperbincangkan berkaitan dengan kanak-kanak ya. Ia termasuklah isu gejala sosial, penderaan dan juga perkahwinan di awal usia ya. Rentetan daripada itu Puan ya, kita juga bagaimana Puan untuk kita menyelami dan memahami psikologi perkembangan kanak-kanak ini? Silakan Puan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya terima kasih kepada pihak penganjur daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
serta Puan Moderator Puan Zalifah yang bersama dengan kita lah pada pagi ini. Jadi untuk menjawab soalan ini, nak menjawab tentang isu limitasi umur pada sudut psikologi ni, kita kena memahamkan diri kita dulu tentang perkembangan psikologi kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ditakrifkan di dalam definisi universal ataupun di dalam Convention of the Rights of Children CRC, satu dokumen yang dikeluarkan oleh pihak United Nations iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mendefinisikan kanak-kanak ni berumur di bawah 18 tahun. Dan banyak kajian psikologi menunjukkan kanak-kanak melalui lebih kurang 4 ataupun 5 tahap perkembangan iaitu perkembangan fizikal. Kalau Puan Zalifah ada anak, nampak kan anak tu daripada baby tak reti bergerak, lepas tu boleh duduk, boleh berjalan, boleh berlari, boleh melompat dan seterusnya, masuk sekolah sampailah ke peringkat dewasa kan Jadi ini perkembangan fizikal kita boleh nampak. Kemudian perkembangan daripada sudut pertuturannya, daripada tak boleh bercakap ke boleh bercakap, dan boleh bercakap perkara-perkara yang semakin kompleks. Kalau umur dia 2 tahun, dia boleh tanya soalan yang simple je. Dah masuk umur 15 tahun, dia akan mula bertanya soalan-soalan yang lebih abstrak misalnya. Dan kemudian perkembangan daripada sudut emosi, perkembangan daripada sudut seksual, perkembangan daripada sudut otak juga, perkembangan otak. Jadi perkembangan otak manusia tuan-tuan puan-puan, kita tengok rajah di sini Ini adalah perkembangan otak manusia yang dikeluarkan oleh National Institute of Mental Health. Ini satu kajian yang terkini. Kajian ni lebih kurang baru dalam 20 tahun. Sebelum ni kita tak tahu macam mana otak manusia ni berkembang. Sebab tu kita buat ikut suka kita je kan, ikut adat kita. Biasanya manusia ni berkembang ikut adat lah, mengikut apa yang mereka perhatikan berlaku di sekeliling mereka. Tetapi dengan perkembangan sains dan teknologi, kita berupaya sekarang ni untuk mengetahui dan memahami dengan lebih lanjut lagi bagaimana otak kanak-kanak berkembang. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok di sebelah kiri itu, ini kanak-kanak umur 5 tahun. Dia punya otak dia iaitu kanak-kanak berumur 5 tahun dan kemudian dia beransur berkembang menjadi lebih matang. Dan kemudian yang gambar yang kedua tu adalah umur umur otak kanak-kanak berumur preteen ataupun awal remaja. Kemudian umur remaja dan kemudian umur 20 tahun. Jadi berkembang daripada kiri ke kanan. Dan kalau kita lihat kawasan yang dia berkembang tu, sebelah kiri tu banyak warna merah dengan warna kuning kan, tu maknanya dia belum matang. Yang kanan sekali tu warna merah dengan kuning dah tak ada, tapi digantikan dengan warna purple dan biru. Jadi warna purple biru menunjukkan otak manusia tu sudah semakin matang. Jadi Puan Zalifah, untuk seorang manusia tu berkembang mencapai kematangan, dia memerlukan masa antara 20 hingga 25 tahun. Yang 14 tahun belum matang lagi sebenarnya, nak suruh budak tu kahwin. 16 tahun pun masih lagi terkial-kial kan. Kalau kita tengok anak kita yang tingkatan 4 tu, terkial-kial, baju dia pun tak tahu mana pergi kan. Tanya mak dia kan, mak baju saya kat mana dan sebagainya. Jadi perkembangan manusia ni kita lihat otak dia kembang di antara umur 20 hingga 25 tahun yang saya sebut tadilah. Dan agaknya lah mungkin kenapa Nabi kita pun, Nabi Muhammad SAW berkahwin pada umur 25 tahun. Sebab umur ini dianggap daripada sudut psikologi telah mencapai kematangan. Apa maksud kematangan? Kematangan ni maknanya dia boleh berfikir tentang implikasi daripada tindakan dia. Yang itu yang kita nak tu. Kanak-kanak umur 15 tahun boleh berfikir dah. Kalau macam dia nak ponting sekolah misalnya, dia boleh fikir macam mana nak ponting sekolah kan. Apa alasan nak bagi kat cikgu, dekat mak bapak kan. Apa nak buat. Dia boleh fikir. Tapi adakah dia boleh berfikir implikasi daripada tindakan dia ponting sekolah? Yang ini dia tak boleh jangkau lagi sebab dia belum sampai kematangan itu. Ini yang kita kata sebagai abstract thinking ataupun pemikiran yang lebih abstrak yang memerlukan kepada kanak-kanak boleh menjangkau. Apakah implikasi? Kalau hari ini dia mengambil keputusan untuk tak pergi sekolah, tak nak belajar PDPR tu sebab dah boring, implikasi dia ialah mungkin dia gagal dalam peperiksaan. Apabila gagal dalam peperiksaan, tak dapat keputusan yang cemerlang dan tidak dapat melanjutkan pelajaran ke lebih tinggi. Ini implikasi dia. Kan, tapi kanak-kanak tidak ada kemampuan lagi untuk menjangkau kepada pemikiran tersebut. Ini memerlukan orang dewasa untuk memberitahu dia hal ini. Sebab itulah guru-guru lah selalu ingatkan kan, kamu ni belajarlah rajin-rajin nanti boleh tolong mak bapak. Tapi kalau dia tak pergi sekolah,
Kan kalau dia tak pergi sekolah macam mana? Siapa yang nak bagi peringatan tu? Kalau ibu bapa pun memang miskin, ya, tidak mampu dan mereka sendiri pun tidak ke sekolah, maka tidak akan ada orang yang memberikan peringatan-peringatan tersebut. Jadi sebab tu kenapa proses sosialisasi, proses kanak-kanak ke sekolah, ya, perkembangan kanak-kanak belajar ke sekolah sebagainya itu adalah penting, ya, untuk memberikan kanak-kanak tu perspektif, ya, tentang kehidupan ini, ya, supaya mereka tidak hanya membuat keputusan mengikut dia punya emosi. Ya, sebab daripada segi emosi dan seksual pun berkembang juga pada ketika ini. Nah, kalau kita tengok kanak-kanak sekarang ini, ya, Puan Zalifah, mereka dewasa agak awal juga, ya, maknanya umur 9 tahun, kalau perempuan tu umur 9 tahun, 10 tahun dah dapat haid yang pertama. Dan ramai remaja lelaki. Kalau zaman saya dululah, ya, mungkin remaja lelaki umur 15 tahun, 16 tahun baru mencapai akil balik, kan. Barulah kita nampak dia meninggi, ya, ada misai, ada janggut, ada jambang, kan. Tapi sekarang ni mungkin remaja lelaki mula mencapai akil balik tu lebih awal, lebih kurang umur 11, 12, 13 tahun. Kenapa? Sebab ada banyak faktor lah. Antaranya ialah proses sosialisasi juga, ya, terdedah kepada faktor-faktor seksual. Sekarang ni ramai kanak-kanak yang menonton pornografi, ya, melihat kartun-kartun yang seksi dan sebagainya. Jadi ini memberikan ataupun ini boleh stimulate, ya, dia punya pituitary glands, ya, satu kelenjar dalam otak kita yang merangsang perkembangan seksual. Jadi ini kalau kita nak fahamlah perkembangan psikologi kanak-kanak, maknanya macam saya kata tadi, kanak-kanak ambil masa, ya, antara 20 hingga 25 tahun untuk mencapai kematangan, mencapai kesempurnaan daripada sudut perkembangan otak dan mencapai kematangan, boleh berfikir untuk diri sendiri, boleh buat keputusan yang betul untuk masa depan dia, ya, dan boleh memikirkan implikasi daripada tindakan dia. Jadi kalau kanak-kanak tu berkahwin terlalu awal, dia tidak ada peluang, ya, ataupun kurang kematangan untuk buat keputusan, ya, dan yang paling penting kita bimbang ialah, ya, kanak-kanak yang berkahwin di usia kata tu bawah umur ni, ya, dia tak tahu hak dia sebenarnya. Apabila dia tidak tahu hak dia, maka jika berlaku penderaan dalam rumah tangga, ya, dia tak dapat mempertahankan, ya, diri dia. Dia tak boleh mengadu pada orang, mengatakan dia didera ke, dipukul ke, dia tak boleh nak mengadu kepada mak ayah dia ataupun mereka-mereka yang sepatutnya lah, ya. Jadi sebab itulah kes-kes, kalau kita lihatlah faktor-faktor perkahwinan bawah umur ni banyak dikaitkan juga dengan masalah penderaan. Saya rasa saya berhenti dulu kat sini, kita pergi pada soalan yang seterusnya lah. Betul Puan, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan pada ni. Sebab bukan setakat kanak-kanak Puan. Kalau saya dulu pengalaman kan kerja di JBG, orang dewasa pun belum tentu dapat tahu hak-hak dia kan. Sebab itulah pentingnya kalau misalnya kata kita memang patutlah isu-isu sebegini diperbincangkan, ya. Okeylah Puan, berbalik isu perbincangan kita pada hari ini Puan, ya, iaitu berkaitan dengan perkahwinan kanak-kanak di bawah umur ni. Kalau mengikut UNICEF, perkahwinan kanak-kanak adalah satu perkahwinan atau pernikahan dilangsungkan sebelum kanak-kanak ini berusia 18 tahun, ya. Boleh Puan Hajah terangkan, ya, faktor yang mendorong perkahwinan kanak-kanak di bawah umur ni Puan? Silakan Puan. Okey, terima kasih. Jadi memang betul, dalam statistik UNICEF tu ada lebih kurang 650 juta wanita yang berkahwin semasa dia kanak-kanak. 650 juta wanita. Agak-agak sekarang ni penduduk dunia ada dalam berapa 6 bilion kan. Jadi kita ni lelaki dengan perempuan lebih kurang juga. Jadi dalam lebih kurang 2-3 bilion wanita tu ada 650 juta wanita yang berkahwin semasa dia masih kanak-kanak. Dan kebanyakan kalau kita lihat peta dunia itulah, kebanyakan perkahwinan kanak-kanak berlaku di negara-negara Asia Selatan, ya, seperti Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, ya, India, dan juga negara-negara sub-Saharan kita kata, maknanya negara-negara di Afrika yang di bawah daripada gurun Sahara tu. Ya, misalnya negara seperti Nigeria, Chad, Niger, negara-negara Asia yang Afrika ni yang agak miskin lah, negara-negara yang agak miskin tu banyak berlaku perkahwinan kanak-kanak. Dan ada sedikit sajalah mungkin, ya, di negara-negara Asia Tenggara, di Indonesia ataupun di Malaysia, ya, Filipina dan Thailand. Tapi yang banyaknya adalah di negara Asia Selatan. Okey, apakah faktor-faktor dia? Jadi kalau kita tengok, ya, antara faktor utama yang kita boleh kata ialah faktor, menurut kajian pun, ya, adalah faktor budaya lah. Satu, faktor budaya. Jadi memang budaya setengah negara itu
memang biasa. Maknanya kanak-kanak umur 7-8 tahun tu dah ditunangkan, ya, dan tak lama lepas itu dikahwinkan. Ya. Tak lama lepas tu untuk maknanya dalam tempoh sebulan, berbulan ataupun setahun. Mereka telah dikahwinkan. Ya. Kenapa? Kerana kanak-kanak perempuan dianggap sebagai beban. Ya. Sebab kalau kanak lelaki dia boleh suruh bekerja. Kan? Ini tempat-tempat ataupun negara yang sangat mundur, ya, yang mana tidak ada pendidikan, ya, tidak ada dan banyak melatanya kemiskinan. Ya. Jadi tidak ada peluang, ya, pekerjaan yang baik, ya, misalnya, ataupun peluang persekolahan yang baik, maka mereka beranggapan, ya, bahawa kanak-kanak perempuan perlulah dikahwinkan secepat mungkin supaya mengurangkan beban dalam keluarga tersebut. Okay. Ini daripada sudut budaya, dan kemudian faktor ekonomi lah. Faktor ekonomi pun sama juga, maknanya apabila kurang peluang untuk mendapat pekerjaan, peluang untuk mendapat pendidikan yang baik, peluang kesihatan dan sebagainya, maka jalan keluar adalah dengan berkahwin. Ya, dan apatah lagi kalau mereka telah suka sama suka dan sebagainya. Ya, jadi ini faktor ekonomi, dan ketiga adalah faktor masalah keluarga, kemiskinan dalam keluarga tersebut. Masalah keluarga yang ni banyak jugalah kadang-kadang saya jumpa kat Malaysia ni, sebab saya banyak juga mengendalikan remaja yang mengandung luar nikah, ya, kes-kes kekanasan rumah tangga. Jadi pernah jumpa kes-kes yang macam ni, di mana remaja umur 12 tahun misalnya dikahwinkan kerana bapanya tak boleh bayar hutang. Jadi dikahwinkan anak dia tu dengan pemberi hutang supaya hutang dia boleh cancel lah. Itu masih lagi berlaku di mungkin tempat-tempat yang agak tertentu lah, ya, di Malaysia. Jadi masalah keluarga, masalah kemiskinan menyebabkan mereka tidak ada peluang untuk ke sekolah, dan akhirnya mereka dikahwinkan. Dan kemudian yang keempat adalah faktor misalnya keterlanjuran. Ya, yang ini mungkin di Malaysia ni banyaklah, ya, keterlanjuran terlibat dengan seks luar nikah pada umur yang masih muda, ya, menonton pornografi ke misalnya, kemudiannya chatting, WeChat dan sebagainya, kekurangan ilmu tentang agama, ya, jadi ilmu agama kurang, ya, mungkin keluarga sendiri tidak melatih ataupun mendidik dengan ilmu agama yang baik, ya, melatih menjaga diri ke misalnya, dan juga kejahilan, ya, terhadap kesihatan reproduksi. Maknanya dia tak tahu kalau dia melakukan hubungan seks tu dia boleh mengandung. Misalnya kan, ya. Jadi apabila telah mengandung, maka kadang-kadang ada keluarga yang mengambil langkah yang pendek ataupun mengambil langkah selamat, kahwinkan anak dia, walaupun anak tu baru sahaja berumur misalnya 15 tahun ataupun 16 tahun, tapi telah dikahwinkan kerana didapati mengandung luar nikah. Tetapi adakah ini akan menyelesaikan masalah? Ya, kita katakan ini sebenarnya dia macam kita gali satu lubang, tutup satu lubang, gali satu lubang lah, macam tu, macam orang yang ambil hutang dan tak boleh bayar hutang, kemudian berhutang lagi untuk bayar hutang. Faham kan? Ya? Jadi sebenarnya tindakan untuk mengahwinkan anak-anak dalam keadaan mereka tidak bersedia, daripada sudut psikologi, dari sudut pemikiran, dari sudut kematangan, hanya akan mengundang masalah kepada kanak-kanak tersebut, ya. Dan kita dapati kadang-kadang kanak-kanak yang berkahwin terlalu awal ni, dan terutamanya jika berkahwin di luar nikah, kadang-kadang berakhir dengan penceraian. Tak lama pun dapat anak, pada bersalin dapat anak pertama, kedua ke misalnya, berlaku perceraian, ya. Jadi ini semua mendatangkan lagi banyak masalah-masalah psikologi, ya, kepada remaja tersebut, dan juga kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat. Jadi ini antara beberapa faktor lah kenapa masih lagi berlaku perkahwinan kanak-kanak ini. Terima kasih Puan. Saya tertarik dengan faktor yang keempat tu Puan, iaitu faktor keterlanjuran, ya. Sebabnya pengalaman lah, kita cerita pasal pengalaman Puan kan, pengalaman kerja ni macam-macam kan. Dah tu keluar pula Negeri Sembilan. Jadi dia tak boleh kalau dia tak ada apa ni, dia cakap Negeri Sembilan lah Puan, minta maaf. Jadi kalau misal kata kita tengok, kalau pengalaman saya bekerja sebagai pendakwa syar'i dulu di beberapa negeri, memang yang kita memang perkara-perkara begini sangat membimbangkan Puan. Sebab saya ada pengalaman membicarakan kanak-kanak yang baru berusia 12 tahun. Dah bukan setakat dah mengandung tetapi telah melahirkan anak. Bila kita tanya apa sebab, sebab dia berkawan, pakwa dia baru berusia dalam 18 tahun Puan. Bila kita tanya buat kat mana? Dia kata, setakat santai-santai je Puan, kat padang bola aku bai. Jadi itu amat-amat menyedihkan. Jadi saya memang rasa macam ya Allah, hai terkilannya saya dengan keadaan sebegini Puan kan. Jadi kalau kita melihat situasi sebegitu Puan, ya, boleh Puan Hajah terangkan, ya, trend hubungan seks di luar nikah yang berlaku di kalangan remaja ini Puan. Silakan Puan.
Trend hubungan seks luar nikah di kalangan remaja dan juga kehamilan remaja, teenage pregnancy. Teenage pregnancy ni dah lama, isu ni dah 20 tahun lah lebih kurang. Daripada memula saya belajar dulu, habis belajar tu kemudian saya berhadapan dengan kes-kes sebegini. Jadi kes ni memang saban tahun kita lihat kes-kes ni ada masa dia meningkat. Saya ingat tahun 2000 sampai 2010 tu dia meningkat dan kemudian dia turun sekejap, lepas tu dia meningkat balik. Tapi masih lagi satu masalah lah. Cuma kalau dulu kita memang dengar lah, misalnya jumpa bayi lahir dibuang dalam tong sampah, jumpa baby dalam kotak kat depan surau kan, dia letak dalam surau, dekat depan surau, dekat masjid ke, ada yang letak dekat dalam longkang dan sebagainya. Tak kurang juga berita-berita yang mengerikan kan, daripada surat khabar jumpa mayat bayi tak ada kepala dalam sungai dan sebagainya. Jadi ini memang satu tragedi lah kepada kemanusiaan sebenarnya. Bagaimana manusia melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan dan kemudiannya terjebak dengan kematian ataupun pembunuhan. Kalau bayi itu meninggal dicampak dalam sungai, itu sebenarnya satu pembunuhan, infanticide. Tetapi adakah remaja tahu hal ini? Jadi ini yang kita kena bincangkan dengan remaja, supaya mereka tahu, ada knowledge, ada pengetahuan, ada ilmu tentang perkara ini dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka. Tetapi arus globalisasi susah nak sekat. Macam mana tu arus globalisasi ni, sebab dia dah masuk dalam rumah kita. Maknanya anak-anak remaja hari ini, lelaki dan perempuan memang terdedah kepada bahan-bahan kelucahan, bahan-bahan seksual, mudah sangat nak dapat di website dan dalam percuma pun, free je. Dekat YouTube pun ada banyak juga kan. Apatah lagi nak dapatkan, kalau sekarang ni dengan Shopee, dengan Lazada tu nak beli bahan-bahan yang berkaitan dengan seksual yang mungkin ditujukan kepada dewasa, tetapi jangan terkejut ramai remaja yang beli. Kondom lah apa dan sebagainya. Jadi akses ataupun capaian kepada bahan-bahan, kepada materials, alat-alat dan sebagainya untuk hubungan seks ni sangat mudah didapati. Dan dalam keadaan langit terbuka, maknanya internet 24 jam dan sebagainya. Dan kalau kita tengok Puan Zalifah, laman web lucah ni dia berpuluh-puluh juta banyaknya berbanding dengan laman web yang formal, yang educational ni, yang bersifat pendidikan ni. Laman web lucah ni memang laku keras kata orang. Laku keras kan. Jadi mudah nak dapat. Jadi saya fikir itu sebahagian besar menyumbang kepada salah laku seksual di kalangan remaja hari ini, sama ada remaja lelaki dan remaja perempuan. Ditambah lagi dengan mungkin kesibukan ibu bapa. Ini satu faktor yang penting juga, iaitu kesibukan ibu bapa. Ada ibu bapa yang memang anak tak ramai lah, seorang dua je misalnya, tetapi semua kemudahan elektronik dan sebagainya ada di rumah, dan ibu bapa tu terlalu sibuk, jarang balik rumah ke misalnya. Cuma masa COVID ni je lah agaknya orang duduk rumah kan. Tapi sebelum ni mungkin terlalu sibuk, tidak memantau, tidak memberikan sentuhan, kasih sayang, dorongan, panduan, didikan, dan juga peluang-peluang untuk melakukan orang kata tu ibadah bersama, misalnya solat jemaah bersama-sama. Jadi bila tidak ada peluang-peluang tersebut, menyebabkan remaja membesar dalam keadaan macam anak yatim lah, dalam membesar dalam keadaan tak ada perhatian daripada orang dewasa. Jadi ini menyebabkan mereka membuat keputusan sendiri. Dan kita kata tadi, remaja dia belum ada kematangan untuk buat keputusan dengan baik, menyebabkan mereka biasanya akan membuat keputusan menggunakan emosi dia. Jadi emosi ni adalah apa yang kita suka, yang kita tak suka lah. Kan? Kita suka makan nasi goreng, kita tak suka makan nasi lemak. Jadi kita akan sentiasa makan nasi goreng sebab kita memang buat keputusan ikut emosi kita. Tapi kalau kita dah dewasa, misalnya 30-an, kita akan buat keputusan mengikut ilmu. Misalnya, kita tahu nasi goreng ni makan banyak-banyak sangat nanti kan kolesterol naik lah, berat badan naik lah. Jadi kita akan makan banyak sayur. Tapi remaja tidak. Mereka tidak ada kemampuan untuk berfikir secara logik dan matang sebegitu. Jadi bila dalam keadaan kesunyian, dalam keadaan tertekan, boring dengan pelajaran, PDPR kat rumah, tak habis-habis kan, jadi dia akan call boyfriend ke girlfriend dia dan mungkin akan berlakulah perkara-perkara yang tak jadi ini. Jadi ini satu perkara yang perlukan juga perhatian serius daripada kita semualah sebagai anggota masyarakat dan juga pihak berkuasa. Berbalik pula pada isu kita hari ini, iaitu berkaitan dengan perkahwinan di awal usia ni Puan, yang berlaku bukan saja di kalangan remaja perempuan Puan, tetapi juga di kalangan remaja lelaki Puan. Jadi apa pandangan Puan terhadap implikasi
psikologi perkahwinan terhadap kanak-kanak tersebut, Puan? Silakan, Puan. Baik, jika kanak-kanak tu berkahwin terlalu muda seperti macam tadilah kita kata umur 12 tahun dah terlibat dengan hubungan seks luar nikah dan kemudiannya mengandung melahirkan anak dan mungkin dipaksa berkahwin ataupun berkahwin kerana paksaan kerana ibu bapa miskin dan tidak mampu untuk menghantar belajar dan sebagainya. Jadi ini mendatangkan banyak masalah-masalah psikologi di masa akan datang. Yang pertama misalnya ialah jika ibu tu terlalu muda, ni yang kita kata a child gets a child. Kan dia sendiri pun masih kanak-kanak lagi, tetapi dia sudah melahirkan seorang kanak-kanak lain. Kan jadi macam mana tu kanak-kanak dapat kanak-kanak dan dalam keadaan dia sendiri masih lagi yang anggota tubuh dia tidak lagi berkembang ataupun belum lagi berkembang dengan sempurna. Kalau daripada sudut perubatan tu maknanya dia punya rahim dia masih lagi mentah, masih lagi terlalu muda lah untuk menyokong perkembangan seorang bayi dalam tubuh dia pada masa yang sama. Kalau dia berkahwin kerana faktor kemiskinan biasanya kita lihat ibu muda ni tadi dia sendiri pun malnutrition, maknanya tidak mendapat cukup zat makanan yang baik. Macam mana dia nak melahirkan anak yang sihat, bayi yang sihat dan kemudiannya dia sendiri pun mungkin jantungnya tidak sihat ke apa dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang Puan Zalifah saya lihat perkara yang berlaku ini kadang-kadang dia berlaku macam dalam keturunan tu tahu. Macam tu. Maksud saya ialah nenek dia dulu pun kahwin bawah umur dan kemudian beranak dapat anak dan jadi mak dia pun kahwin bawah umur juga mungkin 16 tahun dan kemudian dia sendiri pun kahwin bawah umur. Sebenarnya perkara ni kita lihat banyak berlaku di Sabah. Di Sabah sebenarnya banyak kes-kes yang sebegini kahwin bawah umur yang mana dia dah jadi satu seolah-olah macam satu trend satu kampung tu memang macam tu, semua macam tu. Mereka sendiri kahwin bawah umur dan mereka sendiri tidak ada peluang pembelajaran dan juga pendidikan dan juga pekerjaan yang baik. Hanya lelaki sajalah yang keluar rumah untuk bekerja dan mereka mendapat anak dalam usia yang sangat muda dan kemudiannya mempunyai anak yang ramai. Jadi mereka yang kahwin awal ni ada tendensi juga untuk dapat anak ramai dan juga mereka ada tendensi juga untuk mati ketika melahirkan pun ada juga meninggal dunia ketika melahirkan masa bersalin tu ibu muda tadi. Sebab apa? Sebab dia terlalu muda. Jadi dia punya rahim dan juga anggota reproduksi dia tidak bersedia lagi kepada kelahiran, menyebabkan mungkin berlaku komplikasi daripada sudut perubatan ataupun jika berkahwin ataupun jika dapat bersalin dengan baik pun mungkin ada masalah-masalah berkaitan dengan reproduksi di masa akan datang. Namun ada juga yang memang kata tu subuh lah. Saya pernah jumpa satu kes Puan Zalifah, ini kes yang saya kendalikan bersama dengan orang Rohingya. Kat Malaysia ni pun kita ada pelarian daripada Rohingya, mereka ada dia punya komuniti dia tersendiri. Jadi dalam komuniti dia pun banyak sebenarnya kes begini sebab Rohingya ni dia daripada Myanmar. Macam saya sebut tadi negara-negara seperti Bangladesh, Myanmar ini adalah negara yang agak tinggi kadar perkahwinan kanak-kanak. Jadi mereka memang kahwin umur 14-15 tahun. Jadi saya bertemu dengan wanita ini di Malaysia lah, di pelarian Rohingya. Umur baru 22 tahun Puan Zalifah. Anak dah 5. Keluar dah pula kan. Subur betul anak 5. Dan dia datang ke tempat pusat rehab tu kerana apa? Kerana dia dipukul. Ini masalah keganasan rumah tangga pula lah. Bila saya tanya suami dia umur berapa, dia kata suami umur 40. Jadi ini satu lagi trend bila kita lihat ini sebenarnya dalam kajian telah banyak menunjukkan kanak-kanak yang berkahwin di bawah umur ni biasanya mereka berkahwin dengan lelaki yang jauh lebih tua daripada dia. Misalnya 8 tahun beza, 10 tahun beza. Dan kajian menunjukkan maknanya lebih daripada 7 tahun beza antara suami dan isteri itu maka akan meningkat risiko berlaku penderaan. Penderaan rumah tangga. Jadi ini bukan benda kecil-kecil lah kan penderaan rumah tangga. Jadi bayangkan kan wanita ni tadi saya tanya umur berapa dia berkahwin? Dia berkahwin umur 16 tahun. Walaupun dia duduk di Malaysia tetapi dia tak ikutlah undang-undang Malaysia, dia ikut undang-undang dia lah sebab mereka ni ada komuniti dia sendiri dan mereka ada dia punya dan mereka di bawah UNHCR lah jadi dia tak orang kata tu tak terpakai lah undang-undang Malaysia ni agaknya pada komuniti mereka.
Jadi umur 16 tahun dia kahwin, umur 17 tahun dapat anak pertama, 18 tahun dapat seorang lagi, 19, 20, 21. Jadi setiap tahun dapat anak ya. Dan dia juga mengalami penderaan selalu dipukul oleh suami ya. Jadi apabila dia datang kat center tu, dia tunjuk kat saya dia punya x-ray gambar tangan dia dah patah riuk lah kata orang tu kan. Tulang tu memang dah patah kerana selalu dipukul ya oleh suami dan kepalanya selalu dihantuk menyebabkan ada retak lah dekat tempurung kepala. Jadi ini satu lagi orang kata tu kesan ataupun akibat ataupun kita kata faktor-faktor lah mengapa kita cenderung untuk melaranglah perkahwinan di bawah umur, kerana perkahwinan bawah umur biasanya akan boleh meningkatkan risiko wanita tersebut mengalami penderaan ataupun keganasan rumah tangga. Ya, sebab apa? Sebab dia muda sangat. Jadi suami rasa macam tak apalah kau tahu apa kan. Jadi dan dia ini sebenarnya dinamik orang kata power struggle lah antara suami isteri ya. Biasanya isteri kalau suami jauh lebih tua dia akan rasa lebih takut rasa lebih hormat dia rasa dia tidak ada hak untuk bersuara dalam rumah tangga. Apatah lagi kalau dia berkahwin di ketika usia muda, dia tidak tahu pun apakah hak-hak dari sudut hak asasi manusia tu. Ini human rights sebenarnya kan, hak asasi untuk tidak disakiti, hak asasi untuk tidak didera, diganasi ataupun dipukul. Jadi dalam kes ini bukan pukul sikit-sikit kalau dah patah riuk ni pukul apa kan, macam pukul kebau ke apa ke. Kita pukul kebau pun tak adalah sampai kebau tak boleh jalan kan. Jadi ini bukan satu perkara yang kita boleh pandang ringan ya. Dan ini satu contoh je lah yang saya boleh sebut lah. Ada banyak lagi contoh-contoh lain yang mana berlaku keganasan terhadap wanita. Dan yang paling teruk sekali lah keganasan terhadap wanita ialah pembunuhan. Kita sejak PKP ni saya rasa dah beberapa kalilah kita baca dalam surat khabar kan, maknanya wanita dibunuh oleh suaminya sendiri ataupun oleh boyfriend dia ataupun oleh bekas suami ya. Maknanya orang yang dia kenal, orang yang pernah satu masa dulu mengasihi dia. Bukannya dia dibunuh oleh siapa-siapa je tak kenal tepi jalan ke rompakan ke apa, tapi dibunuh dengan cara dijerut ada yang dibunuh dengan pelbagai cara lah ditikam bertubi-tubi ke dan sebagainya. Jadi ini antara bentuk-bentuk keganasan terhadap wanita yang berlaku yang kita kata implikasi lah daripada perkahwinan bawah umur. Okey, itu yang pertama, baru yang pertama. Okey, yang kedua adalah implikasi ini adalah wanita yang berkahwin terlalu awal biasanya tertutup peluang untuk mendapatkan peluang-peluang daripada sudut ekonomi dan sudut pendidikan sebab bila dah ada anak katalah umur 22 tahun tadi kan, anak dah 5 kan jadi peluang nak belajar, nak sambung belajar ke tak adalah kan, kalau tidak siapa nak jaga anak kan, anak pula berdegit-degit seorang setahun satu jadi anak dia sulung pada ketika itu dah berumur 5 tahun, 6 tahun dan ada baby seorang lagi yang masih lagi menyusu. Dan wanita itu saya lihat pun dalam keadaan kurus kering kan, sebab apa? Dia tak sempat pun nak cukupkan keperluan nutrisi badan dia. Sebab apabila seorang wanita mengandung hamil dan kemudian bersalin kajian menunjukkan mereka ambil masa beberapa tahun 4-5 tahun juga untuk mengembalikan semula kandungan nutrisi dalam badan dia. Maknanya sebab apa tadi, sebab anak tu ambil dia punya nutrition dia. Misalnya kita punya kalsium, kita punya zat magnesium ke dan sebagainya dalam badan wanita. Sebab tu wanita selepas dia bersalin biasanya kadang-kadang rambut dia gugur kan, ataupun tulang dia menyusut kandungan kalsium dalam tulang menyusut. Sebab apa? Sebab baby ambil semua tu kan. Jadi dia kena makan banyak ataupun dia kena makan berhasiat lah. Bukanlah makan banyak tu makan je kan. Maknanya dia kena makan makanan yang berhasiat, minum susu supaya badan dia kembali pulih sebelum dia mengandung lagi. Tetapi kalau tiap-tiap tahun dia mengandung, apa akan jadi badan dia akan kekurangan zat makanan, dia akan jadi malnutrition. Maknanya nutrisi badan akan berkurangan. Jadi boleh bayangkan tak, kalau kita mengandung dalam keadaan badan kita pun kekurangan zat makanan, apa akan berlaku pada bayi itu? Mungkin bayi yang dikandung juga mengalami kekurangan zat makanan. Jadi itu yang saya kata tadi kadang-kadang kita tengok benda ni berlaku dalam keturunan maknanya keturunan nenek dia pun tak berapa cerdik misalnya dan badan pun kurus dia, mak dia pun begitu juga kemudian dia mengandung pula dan anak dia pun begitu juga. Puan Zalifah, saya memang banyak jumpa kes-kes kanak-kanak yang
mempunyai masalah pembelajaran. Dekat klinik saya tu memang kita buat diagnosis lah, kanak-kanak ni ada autism ke, hyperaktif ke, ya, ataupun terencang akal ringan, ya, ataupun masalah pembelajaran, ya, tak pandai membaca. Umur dah 10 tahun, datang klinik saya masih lagi tak pandai membaca. Jadi kita akan buat test dan sebagainya. Bukan setakat kita buat test je, tapi kita tengok juga dia punya latar belakang keluarga. Ya, umur dia berapa masa mak dia bersalin mengandungkan dia, mak dia umur berapa. Dan nenek dia kalau ada nenek sekali lah. Jadi kadang-kadang saya tengok memang trend dalam keluarga tu macam tu. Ya, dan kemudian saya dapati rupanya mak dia pun terencat akal. Tapi terencat akal yang ringan. Ya, terencat akal yang ringan ni kita tak kesan, kita tak boleh kesan. Sebab dia orang ni boleh berjalan, bergerak, bercakap dengan kita macam biasa. Kadang-kadang dia boleh bekerja pun, tapi dia mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan, ya, yang tidak tak memerlukan ijazah lah kata orang tu, ataupun tak memerlukan sijil. Kan ya, misalnya kerja tukang cuci, ya, tukang kat sampah ke, ya, ataupun kerja di kedai makan, ya. Ya, jadi ini kadang-kadang mereka ni mempunyai terencak akal yang ringan, ya. Dia maknanya IQ dia sangat rendah. Yang menyebabkan mereka ini banyak benda dia tak faham sebenarnya. Ya, dia hanya boleh buat pekerjaan yang ringan je lah, menyapu sampah ke, misalnya datang kedai tu sapu sampah lah, kalau ada sampah kena sapu, itu je dia buat, ataupun basuh pinggan. Pekerjaan-pekerjaan yang mudah, yang ringan, yang gajinya tidak tinggi, ya. Mungkin dapat RM10 je satu hari, ya, bergantung dengan kedai lah kan, dan tak ada hak-hak tentang pekerja pun, maknanya tak ada kontrak, tak ada KWSP, tak ada SOKSO, tak ada potong apa-apa pun kan. Mungkin kalau hari tu tuan kedai tu rezeki dia tak banyak, ya, mungkin hari tu tak dapat gaji, cuma dapat makan free je, ya, macam tu. Ini berlaku sebenarnya dalam masyarakat kita. Saya dah jumpa banyak kes, ya, macam ni kan. Jadi kita lihat ini berpunca daripada keluarga yang, ataupun ibu ataupun bapa yang mereka sendiri mempunyai masalah psikologi. Ya, maksudnya mereka sendiri tak berapa cerdik, IQ dia rendah, kemudian tidak memilih makanan-makanan ataupun tidak mendapat makanan yang berkhasiat. Ya. Dan kemudian mereka berkahwin, dan mendapat anak, dan anak tu mewarisi. Baru-baru ni saya rasa tahun lepas lah kita dikejutkan dengan laporan UNICEF yang mengatakan peratusan kanak-kanak yang mengalami pembantutan ataupun terbantut. Ini terbantut fizikal, ya. Tetapi biasanya terbantut fizikal juga berkaitan dengan terbantut daripada sudut psikologi. Ya, maknanya otak dia pun tidak berkembang dengan baik dan mungkin menunjukkan ciri-ciri low IQ, ataupun IQ yang rendah, ataupun kepintaran yang rendah. Ya. Jadi ini semua implikasi lah yang kita lihat, ya, apabila berlakunya perkahwinan bawah umur kepada wanita, apabila wanita tidak diberikan peluang, ya, untuk melanjutkan pelajaran ataupun menghabiskan persekolahan sekurang-kurangnya kan sampai SPM, maka tertutup peluang-peluang untuk memajukan diri, ya, untuk peluang-peluang daripada sudut ekonomi, ya, untuk dia mendapat pekerjaan yang baik, untuk dia memajukan diri dia sendiri, ya, dan memajukan anak-anak dia. Sebab wanita berkait rapat dengan tugasan dia mengasuh anak-anak kan, mengandung, melahirkan dan mengasuh dan mendidik anak-anak. Jadi kalau dia sendiri tidak mendapat, ya, hak-hak ataupun peluang, ya, yang baik untuk belajar, ya, ataupun bekerja, dan bagaimana dia dapat misalnya menyampaikan perkara tersebut pada anak-anak. Jadi kitaran ini akan berterusan. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, orang kata tu untuk break the cycle, dia akan jadi satu vicious cycle. Jadi kita perlu lakukan sesuatu untuk break the cycle. Kalau kita tak buat apa-apa, maka kitaran ini akan berterusan dan kita akan melahirkan satu generasi. Generasi yang melakukan perkara-perkara yang samalah, yang boleh merosakkan ataupun merencatkan, misalnya pertumbuhan psikologi yang baik lah, di kalangan anggota masyarakat kita lah, ya. Jadi itu saya fikir sedikit sebanyak lah, ya, implikasi daripada perkahwinan kanak-kanak yang berlaku, yang kita lihat lah berlaku hari ini. Dan saya yakin di Malaysia ni kita masih berpeluang untuk memperbaiki lah perkara ini, tapi kita memerlukan sokongan daripada semua pihak untuk memahami isu ini dan seterusnya membantu bersama-sama menyokong lah agar kita dapat mengurangkan gejala-gejala insiden-insiden seperti ini dan memberi lebih banyak peluang kepada remaja lelaki dan wanita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ya.
Terima kasih Puan. Saya sangat-sangat bersetuju dengan apa yang telah Puan terangkan berkaitan dengan impak atau implikasi psikologi perkahwinan di bawah umur ni. Sebab apa Puan? Saya ni rumah kan, kadang-kadang kita balik kampung. Dulu kita dengar cerita ni daripada nenek-nenek kan Puan kan? Pengalaman yang saya boleh cedok daripada nenek, daripada wan sebelah bapa. Untuk pengalaman nenek ni saya memang kesian lah. Dia berkahwin di usia 15 tahun Puan. Bayangkan bak kata orang ni 9, tengah mengelinjang-ngelinjang lagi nak main kan. Tiba-tiba kena kahwin. Kan macam mana tu kan. Bila kita tanya nenek macam mana nek? Nenek uruskan rumah tangga, dia kata tak ada dah, dia kata. 15 tahun tu nenek tak tahu apa-apa. Nenek pergi mengocah, pergi main congkak, pergi main batu sembang lagi. Dia kata, bila atuk kau balik ya, dia kata, nenek baik tak apik dengan dia. Bak cakap orang ni 9 kan. Lepas daripada tu, bila dia merasakan bahawa bila atuk ni balik merupakan satu tekanan buat diri nenek ni. Tu yang saya rasa macam, ya Allah ya Tuanku nek, macam manalah nenek menghadap benda ni cakap. Lepas tu dia kata bila usia kono tidur sama, dia kata bayangkan masa tu kanak-kanak mana kita tahu, dia kata. Lepas tu bila tu saya tanya bila mula mengandung, dia cakap. Dia kata mula mengandung dalam usia 16 tahun, dia kata. Bayangkan nenek 16 tahun, dia kata. Nenek tak boleh nak urus budak, tak tahu nak buat macam mana. So siapa yang bantu? Nyang lah bantu. Macam tu sekali Puan Hajah kan. Kita tengok keperetan sejarah hidup orang-orang dulu kan. Sehinggalah terlahirnya generasi. Alhamdulillah Puan, bila dah ada anak, ada cucu ini, nenek ni dibagi rangsangan supaya buat perkembangan diri sendiri. Dia kata, janganlah kahwin muda bona. Dia kata, kojolah dulu, belajar rajin-rajin. Dia kata macam tu kan. Jadi Alhamdulillah sejarah itu tidak berulang lagi. Kan? Kok tak parah juga Puan kan. Kok disuruh kita ni kahwin umur macam dia. Woi parah kita dek kan. Macam dia dulu memang macam tu lah Puan kan. Ini zaman perang kan. Zaman tahun abad ke-18 sampai 19 tu kan banyak berlaku ekonomi tak stabil, negara kita pun tak stabil, dijajah ya. Apabila berlaku krisis memang banyak perkahwinan ni sebab tak ada kerja kan. Jadi itu sajalah viable way out lah untuk manusia kan. Jadi alhamdulillah lah dengan kemerdekaan dan peluang kemodenan juga peluang-peluang yang lebih baik. Saya lihat wanita di Malaysia ni banyak peluang yang baik lah ya untuk memajukan diri ke hadapan kan. Kita ada banyak polisi yang baik. Namun masih ada lagi lah segelintir yang agak primitif lah. Kalau kat Malaysia ni macam saya sebut tadi di Sabah dan juga di kalangan orang asli. Ya Puan, saya banyak juga kes di kalangan orang asli yang berkahwin bawah umur ni. Kan sebab itu ini nilai dia pula lah, adat budaya dia dan nilai dia di mana berpendapat bahawa tak perlulah nak belajar tinggi-tinggi. Orang perempuan ni nanti duduk kat ceruk dapur juga kan, kahwin je lah cepat-cepat. Okey. Okey Puan, kita ada satu soalan daripada ruangan chat kita ni, iaitu soalannya berbunyi demikian, iaitu Puan, ramai dalam kalangan wanita sekarang juga lebih selesa berkahwin dengan lelaki yang berusia sebab rasa lebih selamat dan disayangi. Apa komen Puan Hajah? Okey, terima kasih ya soalan yang baik. Ini pun macam satu trend juga. Saya kena sebut trend sebab apa tau Puan? Dekat bila saya buka internet kan, banyak tau keluar iklan-iklan misalnya dalam bahasa Inggeris lah ya. Misalnya dating older men. Ini iklan dating ya. Ruangan-ruangan dating hari itu kita baru saja digemparkan dengan dating.com kan, di mana ramai wanita-wanita muda di universiti yang berpacaran ataupun berdating dengan lelaki yang lebih kaya, lebih berpendapatan tinggi demi untuk mendapatkan sedikit income lah, pendapatan untuk membantu menyara mereka di universiti. Jadi ini pun satu fenomena ni kan. Okey, kalau macam berkahwin dalam dia macam ni lah ya, kalau wanita tu sendiri sudah stabil ya, agak berumur macam saya sebut tadi, umur 20 hingga 25 ni umur yang sudah matang untuk membuat keputusan ya. Dan berkahwin ni adalah satu pilihan kan ya. Jadi kita tak boleh sekat orang
jangan kahwin dengan orang tua ke apa kan. Kadang-kadang dah jodoh. Tetapi kita hendaklah buat keputusan itu dalam keadaan kita faham implikasi dia. Itu yang penting. Adakah kita buat keputusan tu faham implikasi? Orang kata tu macam informed decision. Ya. Yang kita sebut tadi ialah remaja yang bawah umur sebab mereka buat keputusan dalam keadaan tidak faham apa implikasi daripada keputusan tersebut. Ataupun dia tak buat keputusan pun tapi mereka dipaksakan. Jadi kalau puan sendiri sudah bekerja, saya bayangkan kalau umur dah bekerja ni maknanya umur 20-an lah, ada pendapatan ataupun sudah tamat pembelajaran, pengajian di peringkat tertinggi ke misalnya, dan bertemu jodoh dengan suami orang ke misalnya kan, ataupun calon suami isteri kedua, ketiga dan keempat ke misalnya, tetapi puan rasa suami mampu untuk memberikan nafkah, memberikan kasih sayang dan sebagainya, saya rasa kita tidak boleh mengatakan tidak, sebab itu adalah pilihan masing-masing. Asal saja maknanya puan mengetahui bahawa keputusan itu adalah dibuat atas pertimbangan-pertimbangan yang baiklah, dan perkahwinan itu sendiri adalah satu komitmen. Satu komitmen yang panjang. Komitmen kalau boleh orang kata tu nak berkahwin sampai ke syurga lah, til jannah lah, sampai ada lagu lah pula kan, til jannah kan. Jadi kita kalau berkahwin tu memanglah kita nak berkahwin sehingga ke syurga kan, insyaAllah kan. Jadi kita buatlah keputusan yang baik yang maknanya berdasarkan kepada perkara-perkara yang mengikat pada perkahwinan tadi. Misalnya berkahwin kerana faktor lelaki tersebut lelaki yang baik, beriman. Kalau orang Islam ni kita nak lelaki yang beriman, misalnya yang soleh, boleh mengamalkan agama dengan baik, boleh membimbing isteri dengan baik, boleh memberikan nafkah pada isteri. Kalau ada 2-3 isteri, boleh memberikan nafkah yang baik pada semua isteri-isteri dia, semua anak-anak dia. Sebab anak ni nanti adalah tanggungjawab suami. Kan, bukan setakat kita ni kahwin dengan isteri je, tapi kena tengok bila dah kahwin nanti akan ada anak kan. Wanita pun biasanya bila berkahwin perlu mestilah anak-anak kan, mungkin ada anak seorang lepas tu nak seorang lagi kan, dah ada anak lelaki nak anak perempuan pula kan, dah ada anak lelaki seorang perempuan seorang naklah tambah seorang lagi, at least adalah seorang lagi anak perempuan ke misalnya. Jadi ini semua adalah pilihan-pilihan yang manusia buat. Jadi kita tidak boleh misalnya orang kata tu meletakkan ataupun restrict lah kan, restrict pilihan yang manusia buat sebab itu adalah pilihan manusia dan dibenarkan kan. Cuma tinggal lagi adakah pilihan kita tu adalah satu pilihan yang akan memberikan keuntungan kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Jadi pilihlah pilihan, jadi buatlah pilihan ataupun keputusan yang berdasarkan kepada maklumat yang baik ataupun tepat daripada semua pihak. Jadi kalau puan sudah matang berumur, pada saya itu adalah pilihan sendirilah ya. Cuma itulah yang saya ada sebut tadi, maknanya kalau jarak umur antara lelaki dan wanita terlalu jauh, kadang-kadang ini boleh meningkatkan risiko keganasan rumah tangga. Jadi banyak juga yang saya lihat kes ni berlaku, misalnya jarak umur yang terlalu jauh, tapi tak semestinya juga. Sebab itulah penting juga untuk puan menyiasat latar belakang. Adakah suami ni seorang yang pandai bagan? Kan, senang angkat tangan, angkat tangan lah untuk pukul isteri kan, ataupun angkat kaki tendang isteri. Kena tengok benda-benda macam tu, kena tanya, kena siasat. Tanya kawan-kawan dia ke, tanya mak bapak dia ke, tanya dengan adik-beradik dia ke, ataupun di tempat kerja, dekat tempat kerja dia macam mana. Jadi nak kena siasat lebih sikit lah. Sebab orang kata tu masa kita bercinta tu, cinta itu buta kan. Semua benda tak nampak. Tapi bila dah berkahwin barulah nampak keadaan yang sebenar. Jadi perlu buat pertimbangan yang sebaik-baiknya lah, insyaAllah. Terima kasih Puan. Itulah bab kata orang puan kan, bila bab perkahwinan ni botolan niat kan. Jadi kok sekadar untuk mendapatkan keselesaan perkahwinan hidup tapi tak ada rasa kasih sayang, tak ada segala tujuan perkahwinan tu tak capai pun juga akan menjadi satu masalah juga puan kan. Okey puan, ada soalan lain lagi daripada ruangan chat ni, iaitu apa pandangan puan tentang perkahwinan awal untuk mengelakkan maksiat? Kedua-dua pelajar masih duduk di rumah keluarga, cuma berjumpa sekali sahaja, sekali-sekala bila cuti semester. Apa pandangan puan? Okey, kalau yang kita bincangkan tadi adalah perkahwinan awal ni ialah perkahwinan bawah umur maknanya bawah umur 18 tahun. Dalam umur 18 tahun tu 19 ke 20 ke boleh kahwin lah.
Walaupun saya sendiri pun galakkan umur 20-an ke atas lah. Macam saya sebut tadi, daripada sudut kajian, kematangan otak manusia ni bila dia dah umur 20, antara 20 hingga 25. Jadi kalau umur dah 21, 22 tu pada saya walaupun masih belajar lagi, tetapi sekurang-kurangnya dia sudah ada kematangan dan kita boleh uji. Kita boleh uji pun kematangan di kalangan anak-anak kita. Misalnya kita tanya dia kalau kahwin nanti macam mana, nak buat apa, bila nak kerja kan, dan kita nampak adakah dia seorang yang bertanggungjawab. Sebab memang kadang-kadang ada remaja yang telah nampak kematangan dia, walaupun masih muda lagi, misalnya umur 20 tapi nampak kematangan, dia tahu keluarga dia susah jadi dia bekerja sendiri untuk mencukupkan perbelanjaan dia di universiti, ataupun dia buat pekerjaan sambilan. Sebab sekarang ni ramai je orang buat kerja sambilan jadi Grab driver, rider dan sebagainya kan. Jadi peluang untuk buat pekerjaan sambilan di kalangan remaja-remaja yang belajar di universiti di IPT memang banyak lah walaupun dalam keadaan sekarang ni mungkin agak susah sikit lah sebab sekarang ni PKP kan, tetapi saya tengok kalau remaja perempuan tu kan Puan Zalifah, ramai je jadi dropship tudung lah, dropship jubah lah, dropship macam-macam lah, ada jual kokoja lah apa semua kan. Jadi memang nampak dia selain daripada dia bercita-cita tinggi untuk berjaya dalam pelajaran, tetapi dia sudah boleh menjana keuangan dia sendiri. Ini satu contoh kematangan kan. Jadi Puan boleh lihat sendirilah tahap kematangan anak-anak. Jika Puan rasa anak-anak sudah matang dan mereka mungkin jika tidak dikahwinkan akan terjebak dalam maksiat, pada masa yang sama berikan panduan dan bantuan juga pada remaja yang berkahwin awal ni. Misalnya disebabkan mereka masih lagi belajar, mungkin kita boleh offer dia untuk duduklah dengan mak dulu ke, walaupun dah berkahwin, tak payahlah sewa rumah sendiri ke misalnya, sebab akan meningkatkan kos kan, contohlah jadi kalau tempat kampus tu dekat dengan rumah ke, jadi kita kena bagi bantuan lah pada anak-anak ni, sokongan pada mereka, bukan setakat kita benarkan dia berkahwin lepas tu kita biarkan dia macam tu je kan. Pandai-pandai kau lah dah nak sangat kahwin, nak kata sangat nak kahwin, pandai-pandai lah nak hidup, pergi cari kerja sendiri ke apa dan sebagainya. Ibu bapa kena sentiasa pantau dan bantu juga anak-anak kan, sebab kita tak nak pula nanti perkahwinan ni menjadi satu beban pula pada anak-anak. Sebab ada juga kes yang saya jumpa dia kahwin awal sebab nak elakkan maksiat, tetapi lepas tu struggle sebab seorang duduk dekat utara tu, universiti utara tu, seorang dekat universiti kat selatan. Bila dah kahwin dia nak jumpa selalu kan sebab dah jadi suami isteri kan. Tetapi kos nak travel tu tinggi. Dan bila dah bertemu, jadi isteri kena cari pula lah rumah sewa ke sebab nanti suami datang rumah pula kan, takkan nak duduk dengan kawan-kawan pula. Jadi bila menyewa sendiri, tinggi pula kosnya. Jadi kos-kos kewangan ini perempuan adalah satu kos yang real, maknanya banyak perkahwinan yang melalui penceraian kerana masalah kewangan. Jadi kita kena acknowledge kanak-kanak pula, maknanya remaja yang berkahwin ketika masih belajar ni, mereka akan mengalami masalah kewangan sebab dia belum berdikari lagi kan, dia tak ada kerja lagi, masih belajar lagi dan perlukan bantuan. Jadi kalau mereka dibebankan dengan masalah-masalah kewangan sebegitu, ini boleh meretakkan hubungan dan akhirnya boleh berlaku perceraian. Ada kes macam ni, dia kahwin masa umur first year lah, masa first year tahun pertama di universiti kahwin sebab dah 2-3 tahun berpacaran, jadi mak bapak dah tak larat tengok, kahwinkan. Tetapi bila dah kahwin barulah tahu kan Puan Zalifah, langit ni tinggi rendah. Bila dah kahwin baru tahulah tanggungjawabnya, kemudian mengandung pula lagi akhir tahun keempat, habis belajar je mereka bercerai. Kerana dia asyik bergaduh je kan, jumpa je bergaduh, banyak salah faham dan sebagainya, jadi akhirnya bercerai. Jadi kita tidak mahulah pula perkahwinan itu dibina hanya dengan 1-2 tujuan saja, tetapi tidak ada panduan pula kepada remaja yang masih muda ini tadi untuk melayari bahtera perkahwinan, sehingga pula menyebabkan perceraian. Jadi banyak sebenarnya nak kena bagi tahu dengan remaja ni, bukan setakat nak elak maksiat saja, tapi belajar skill-skill dalam perkahwinan, belajar menguruskan tekanan, belajar komunikasi antara pasangan. Sebab kita tak mahu kahwin 2-3 tahun lepas tu bercerai lah pula. Tapi kalau dah bercerai juga tak dapatlah nak elak. Orang kata tak dapat nak nolong kan. Tapi kita tak mahulah menambah statistik perceraian pula. Jadi ini satu perkara yang perlu dibincangkan. Dengan anak-anak kita yang dah mula dewasa dan berkeinginan untuk berkahwin tadi, bincang sama-sama tentang perancangan mereka dan juga apakah sokongan-sokongan yang diperlukan dan apakah yang keluarga boleh bantu misalnya. Wallahualam.
Puan mute tu Puan, tak dengar. Dah rasa apa? So kojak bona rasa kan. Sekarang ni pun dah boleh 59 soda tak soda Puan kan. Jadi secara akhirnya Puan ya, apakah rumusan Puan atas tajuk perbincangan kita pada hari ini? Silakan Puan. Okey, yang pertama tu kita nak buat apa-apa dalam Islam ni kena ada ilmu kan ya. Jadi Islam adalah agama yang sangat menitik beratkan tentang ilmu pengetahuan yang berdasarkan daripada kajian-kajian sains dan sebagainya. Jadi kita nak buat apa-apa keputusan tentang perkara yang besar seperti ini pun memerlukan kepada banyak kajian banyak ilmu-ilmu yang baru ya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah anggota masyarakat kena prihatin tentang perkara ini dan memberikan bantuan kepada kes-kes jika berjumpa dengan remaja-remaja yang mungkin kita rasa melakukan perkara yang tidak sepatutnya, mungkin memberikan bimbingan, memberikan sokongan, memberikan bantuan dan bukan setakat cemuhan ataupun hinaan. Kita tak perlukan lagi dah. Tengok kalau dekat media sosial kat Malaysia ni kadang-kadang serabut Puan Zalifah bila saya baca, sebab bila ada perkara yang tak betul je semua orang nak pergi kecam je. Kan kecam itu kecam ini kan, seolah-olah mengecam tu akan menyelesaikan masalah. Never. Mengecam tidak akan menyelesaikan masalah sebab orang yang buat salah tu kerana dia tak tahu ataupun dia jahil. Jadi dia perlukan bimbingan. Jadi janganlah kita asyik nak mengecam je, tapi kita kena offer solution. Dan bila berlaku sebenarnya kes-kes yang sebegitu, itu menunjukkan tips of the iceberg sebenarnya. Maknanya kes macam tu banyak sebenarnya dalam masyarakat. Kan cuma kita tak tahu je, sebab yang keluar dekat media sosial mungkin yang baik-baik je kan, tapi yang masalah-masalah masyarakat sebegitu mungkin kita tak tahu. Jadi kita perlu menyantuni sebenarnya, menyantuni anggota masyarakat yang mungkin tidak mempunyai peluang yang baik seperti kita. Kan, macam saya cerita tadi, maknanya apabila saya bertemu dengan kes-kes wanita yang berkahwin di awal usia, berkahwin bawah umur dan kemudiannya didera, diganasi dan sebagainya, saya rasa insaf sangat Puan Zalifah, sebab saya rasa alhamdulillah saya bernasib baik. Kan kita tak hidup seperti mereka kan, mereka ni sebenarnya adalah golongan yang disadvantage. Golongan yang tidak mempunyai peluang dia memang ialah peluang yang baiklah seperti mana kita. Mereka hidup dalam kemiskinan mereka hidup dalam satu suasana ataupun persekitaran kitaran yang ganas tadi, vicious cycle dan mereka tak tahu macam mana nak keluar daripada kitaran tersebut ataupun mereka hidup dalam keadaan ignorance, kejahilan. Kejahilan sama ada kejahilan daripada sudut teknologi, kejahilan daripada sudut agama, kejahilan daripada sudut sosial dan sebagainya. Jadi kita sebagai anggota masyarakat kita kena prihatin dengan perkara-perkara seperti ini dan membantu mereka yang terlibat, memberikan sokongan dan bantuan dan juga membuat laporan-laporan. Ini kena anggota masyarakat pun kena berani buat laporan jika kita rasa ada kes-kes keganasan ataupun penderaan yang berlaku. Pergi buat laporan ataupun wanita ataupun remaja tadilah macam Puan Zalifah cerita, budak 12 tahun kahwin dah mengandung luar nikah, dah bersalin dah pun kan. Jadi kena buat laporan supaya kita dapat membantu remaja tadi mendapatkan haknya di sisi undang-undang dan seterusnya mengubah masa depan dia lah, insya-Allah kan. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya mohon maaf jika terdapat kesilapan dalam perbincangan kita pada hari ini, dan saya mengucapkan jutaan terima kasih jugalah kepada Puan Zalifah daripada JKSM yang menyebut saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita pada kali ini, dan alhamdulillah banyak input-input yang boleh kita jadikan panduan, jadikan maklumat-maklumat yang berguna untuk kita gunakan di masa hadapan, insya-Allah tuan ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan para penonton FB Live hari ini, maka dengan perbincangan dan rumusan yang telah dibuat oleh penceramah kita tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan program kali ini. Dan sebelum saya mengundur diri selaku moderator, izinkan saya berkongsi kata-kata hikmah, bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Andai anak-anak menginginkan waktumu lebih dari segalanya, bermainlah bersama mereka, ajari mereka dan sayangi mereka kerana mereka adalah amanah dari Tuhanmu.
Ya, sedikit pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton untuk terus bersama dalam program online Liga Klinik pada minggu hadapan dengan kupasan tajuk Hak Anak-Anak versus Ego Ibu Bapa dengan penceramah jemputannya iaitu Profesor Dr. Noaziah Muhammad Awal ya. Kata akhir dari saya, jaga diri, jaga SOP, COVID-19 bukan fantasi tetapi ia realiti, belum berjangkit ke sana ke sini, telah dijangkiti merana diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.